Cakap sedap guys, sangat menyelerakan. Baiklah guys, kisah seram kali ini dikongsikan oleh rakan TikTok saya, iaitu Budak Ghost. Budak Ghost, okey. Nama gelaran dia saya tidak tahulah nama sebenarnya, tapi dia gelarkan diri dia Budak Ghost. So perkongsian dia ketika dia darjah 2 umur 8 tahun lah. Dia sering bermain di bawah kolong rumahnya ya. Jadi kita tahulah perkampungan, rumah orang kampung pada zaman 90-an ni dia ada bawah kolong. So belum ada lagi internet, apa punya handphone ya. Jadi belum ada terpengaruh dengan media sosial. Budak-budak zaman 90-an selalunya bermain permainan yang berjumpa rakan, main kayu lele, main baling selipar, bola beracun. Itulah permainan budak zaman 90-an. So masa dia bermain di halaman rumahnya, tiba-tiba dia didatangi oleh 3 orang budak ya, dan dia tidak kenal budak-budak tu, tapi budak-budak tu bawa dia bermain. Jadi dia pun biasalah baru darjah 2 ya, darjah 2 si budak. Bila dibawa bermain, dia pun okey sajalah kan. Jadi dia pun ikutlah budak-budak tu bermain, dan dia bawa bermain di kampungnya, dia cakap. So dia pun tidak fikir panjang, dia pun boring sudah. Dia ikut sajalah, dan dia dibawa ke satu tempat, dia kata berdekatan dengan kawasan bulu, dan bulu tu berbunyi macam kalau bulu kruk kita kan macam bertembung-tembung tu kan. Dan bunyi cengkerik, bunyi burung-burung, masa tu dia dengarlah. Tapi bila lalu di satu rimbunan pokok, bunyi cengkerik, bunyi burung tadi dan bunyi bulu yang berbunyi yang ditiup angin hilang. Dan dia nampak satu perkampungan, dan sedangkan dia tidak tahu pun bahawa kawasan situ ada perkampungan. Yang dia tahu di situ adalah hutan. Tapi dia terkejut juga ya. Dan dia nampak kampung tu sangat cantik ya, walaupun rumah kayu tapi sangat cantik. So kebetulan masa tu dia makan satu gula-gula. Kalau budak 90-an tahu gula-gula tu, gula-gula getah yang hitam kelabu. Bukan, putih kelabu. Gula-gula getah. Jadi dia mau buang gula-gula getah tu, tapi kawan yang 3 orang ni cakap dengan, jangan buang di sini. Dia cakap, kau simpan dulu, nanti kena marah oleh orang kampung kami. So dia pun simpan dalam poketnya. Dia peliklah kenapa tidak boleh buang di situ. So dia diajak ke rumah kawan-kawannya ni, dan dia terkejutlah. Pakaian-pakaiannya agak kemas ya, dan lebih kepada pakaian orang yang tradisional lah ya, tradisional zaman dahulu. Dan bahasa yang dilontar pun dia bahasa baku ya, bahasa baku dengan lenggok-lenggok orang yang kalau ikutkan cerita ni bahasa orang sungai ya. Jadi mungkin bahasa orang sungai tahulah macam mana yang tradisional punya bahasa. Dan dia diajak makan, dan bila dia tengok makanannya seperti ayam hutan, okey, burung. Dan bila dia makan, dia cakap sedap guys, sangat menyelerakan. Dia cakap, wah dengar, enak-enak pula makanan di sini, cakap kan. So dia makan sajalah. Dan tidak lama kemudian dia pun dibawa bercerita oleh orang-orang kampung, dan orang kampung berkenaan kenal dengan keluarganya. Dia tahu siapa ayah dia tahu siapa mak dia siapa tahu atuk dan nenek dia. Dia cakap mungkin keluarga kali kan. Dia pun masa tu darjah 2, dia tidak tahu apa-apa lah. Dan sampailah dia bermain, hari sudah mulai petang, macam mau maghrib, dia tengok pun petang. Jadi dia pun, orang kampung tu, keluarga yang budak tu pun cakap, kau baliklah dulu Belengah, petang sudah ni. Dia cakap, baliklah aku ke rumah dulu ya, nanti ada masa kau main lagi dengan anak-anakku. So dia pun risau jugalah kan, mau maghrib sudah. So dia pun dihantarlah oleh 3 rakannya tadi ke tempat pokok bulu yang dikatakannya tadi. Dan bila sampai di pokok bulu tu, baru dia dengar semula bunyi cengkerik, bunyi burung, dan dia sudah rasa kenyang. Dia pun relax naik atas rumah. Dia naik atas rumah, mak dia terkejut. Dia cakap, astagfirullah, dia cakap kan, di mana kau hilang ni, dia cakap kan, kenapa sekarang baru kau balik? Dia peluk oleh maknya sambil maknya menangis. Jadi dia macam blur. Dia cakap, apa yang terjadi ni? Kenapa ni, mak dia cakap kan, aku pergi main tadi di rumah kawanku. Mana ada Belengah, kau hilang, dia cakap. Maknya hilang. Dia cakap dia hilang
3 hari guys. 3 hari, dia terkejut 3 hari. Sedangkan dia baru rasa macam setengah hari. Dia main tengah hari, petang pulang. Ya, rupa-rupanya dia sudah hilang 3 hari dan heboh satu kampung yang budak ni hilang lah. Dan telah pun dijumpai. So orang kampung blur dan dia lagilah blur. Ya, dia rasa macam baru sekejap, tapi rupa-rupanya sudah 3 hari dia hilang. Dan nasib baiklah dia dapat pulang. Dan menjadi di persoalan dalam fikiran macam mana ada kampung di situ. Dan dia bawa orang-orang kampung, tunjuklah yang dia kata ada kampung di belakang Buluh dekat rumah dia. Dan bila dia pergi semula ke tempat tu, tidak ada guys. So orang kampung beranggapan mungkin itu adalah perkampungan Bunian. Dan ada yang mengatakan itu hanya hayalannya saja sebab dia budak-budak, jadi sukar untuk dipercayai.